Lain okey tak? Lain Cik Man okey. Tadi berhenti apa? Tadi Cik Man berhenti. Tadi kan last tadi dengan THR Gegar dengan Syah dengan apa? Berhenti berak. Cik Man berak. Tak maaf berhenti tadi. Aisyah, Waalaikumsalam. Muhairi Jasman. Selamat pagi. Ni apa? Hafiz Azmi, Waalaikumsalam. Tadi Cik Man berak tu yang berhenti tu. Cik Man cebok tak? Cebok. Cik Man, okey. Okey macam ni lah. Macam ni Cik Man cakap um, Basically Cik Man tak buka DM. So bila ada orang suruh buka DM tu Cik Man tak selesa. Mana yang Cik Man rasa teragak sebab IG ni ada admin juga. So Cik Man bukan yang menjawab soalan di DM. Piu pernah masuk Salam Squad kan? Pernah. Okey, ni live sekejap sebab nak balik ke KL dah. Nak gerak KL dah. Jumpa lagi. InsyaAllah di lain masa. Jumpa lagi. Doakan Cik Man nak balik ke KL. Cik Man. Hati-hati Ustaz. Terima kasih Zahin. Nabila, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Terima kasih netizen. Terima kasih netizen. Semoga Allah mempermudahkan kehidupan netizen. Semoga Allah mempermudahkan kehidupan netizen. Saya bukan netizen, Cik Man. Kau tahu tak netizen ni apa? Kau tahu tak netizen ni apa? Ni aku nak bincang. Rozai Mizan, kau tahu tak netizen ni apa? Netizen ni orang guna internet, warga internet. Aku netizen, kau netizen, maklum kau netizen, semua netizen. Netizen ni bukannya makcik bawang. Netizen ni bukannya satu dosa. Cuma ada netizen yang baik, ada netizen tak baik. Sama macam masyarakat. Engkau manusia kan? Ada manusia yang baik, ada manusia jahat. Kenapa yang kau trigger sangat dengan istilah netizen? Engkau dah tentu netizen. Sekarang ni kau masuk dalam IG live aku. Warga internet. Orang ingat netizen ni jahat. Kutuk orang, kecam orang. Tak. Netizen ini adalah warga internet. Ada yang sikap baik. Itu nurtizen. Yang berbuat salah, nartizen. Pandai-pandailah. Ada pula dia fikir dia bukan netizen. Sama macam dia kata, saya bukan orang je man. Dah tentu dia orang. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang
rimau mengiau. Apa ni apa? Ngaum. Netizen. Nate. Masalahnya nak. Assalamualaikum Cik Man. Salam. Apa yang kau nak bincang satu topiknya? Cik Man sihat ah? Sihat. Waalaikumsalam. Apa dia? Orang peminat Cik Man ni. Iyalah tu. Kau dekat mana tu? Tempat kerja. Buat kerja Cik Man. Sebelum nak Yelah dekat mana? Dekat mana? Kerja apa dan di mana? BSN, PJ. Apa dia? BSN. BSN mana? PJ. Oh, PJ. B Bank Simpanan Nasional. Okay. Ya, yeah, betul. Cik Man kan? Ha? Apa dia? Dah apa? BPN. BPN. Yang BPN yang dapat duit tu kan? Betul. Hari tu ada orang tengok kantor aku. Tapi tak layak. Aku pelik. Aku orang miskin pun tak layak juga. Yelah Cik Man dah banyak income. Cik Man dah lebih limit Tak ada lah. Dia sebenarnya bukan semua yang ada company tu mewah ke. Mungkin ada company yang dia just set up company dengan pekeso. Kan ada yang kan buat syarikat apa semua tu kan. Ada jenis yang buat syarikat tapi dia tak ada profit. So mungkin BPN bila dia tengok tu, oh ni mesti orang macam tu lah. Yelah. Cik Man tahu tak baru-baru ni Caprice ada dia macam tak short lah dengan PU. Tahu tak pasal tu? Aku tidak masuk campur ataupun tak nak komen. Netizen dia faham aku punya perangai. Aku takkan komen sebarang kenyataan-kenyataan luar lah. Tapi Cik Man akan ambil segala benda yang berlaku tu sebagai positif aja lah. Tak kira lah atas apa isu Rohingya ke, isu politik ke, ataupun isu-isu semasa dalam industri. Ambil positif lah. So bagi Cik Man, apa pandangan Cik Man tentang berlaku konflik tu? Dia macam ni tau. Dalam kita ni, okey, korang umur berapa? 24. Okey. Zaman 20 tahun yang lepas, masa Cik Man sekolah, kita tak ada handset. Okey? Maknanya komunikasi manusia lebih kepada face to face. Bila face to face, banyak benda yang boleh dirungkaikan. Maknanya kurang miskomunikasi. Okey? Walaupun sebenarnya kalau bercakap pasal kalau bercakap depan-depan pun ada juga yang salah faham. Ya. Ini kan pula zaman yang tak jumpa depan-depan, zaman yang kita type, zaman yang kita tak faham apa orang type. So, apa yang Cik Man lihat ialah sebarang sentimen yang berlaku dalam dunia media sosial ini lebih kepada faktor misunderstanding. Sebenarnya masing-masing berniat baik. Cuma bila kita type, tulisan ni dia tak melambangkan intonasi tau. Kita katakan, okey, contoh macam kau type api. Kau WhatsApp dekat Cik Man, kau tulis api. So Cik Man baca, okey, api. Jadi Cik Man tak tahu, mungkin api tu kau tengah menjerit, office kau terbakar. Ataupun mungkin kau minta lighter, kau minta dalam keadaan tenang. So, tulisan tidak melambangkan intonasi dan maksud yang tepat. Itu yang kita panggil sebagai munculnya batu api. Ya, apabila kita mendengar, apabila kita membaca kenyataan seseorang dan kita sampaikan kenyataan itu kepada orang lain dengan maksud kita, bukan dengan maksud si pemilik kenyataan. Ini yang dinamakan batu api. Ini yang dinamakan batu api. Itu yang Nabi sebut namam ataupun qattatun. La yadkhulul jannah. Qattat itu dalam posting terbaru Cik Man ada sebut. Tidak masuk syurga orang yang qattatun, orang yang batu api. Dia menyampaikan satu kenyataan seseorang di luar maksud orang itu kepada orang lain dengan maksud dia sendiri. Jadi ini batu api. Batu apinya antara dua orang bergaduh, maka siapa yang batu api yang komen-komen di bawah. Jadi Cik Man melihat bahawa semua, tak kira lah dia selebriti ke, dia Pak Gad ke, dia makcik cleaner ke, as long dia guna internet, maka dia mesti akui dia akan menghadapi satu risiko misunderstood antara satu sama lain.
So, itu yang berlaku. Sebab setiap orang ada niat yang baik. Tapi bila dia niat baik, bila dia baca kenyataan orang macam sindi dia. Yang sana pun niat baik. Lepas tu bila dia tengok orang ni respon balik, macam marah dengan dia. Akhirnya kita yang akan jadi orang kata orang tengah, bukan menangguk air keruh, tapi sebagai orang tengah. Sebab tu Cik Man tak banyak komen tentang isu aku Wahabi ke, isu pasal kes rogol, kemudian isu pasal selebriti ke, isu pasal free hair. Bukan tempat, maksudnya lebih baik keep silent daripada kita buat sebarang ulasan. Sebab aku tak berada dekat tempat diorang. Bila tak berada dekat tempat diorang, so tak, kecuali kalau misal jumpa face to face tu cerita lain lah. Betul. Betul Cik Man. Okey, faham Cik Man. Terima kasih banyak. Ada soalan? Tak ada. Saja nak tahu pasal tu tadi kan. Memang tak ada, maknanya Cik Man bagi komen secara umum lah. Macam Betul. hari tu, itu je lah, bagi komen secara umum, hati-hati. Aku tak boleh kalau keluarkan kenyataan kan, lepas tu kan mulalah viral ke apa. Ada soalan? Terus. Ada dekat mana tu? Di Bidor, nak on the way ke, kejap lagi balik KL, ada shooting. Wow, ada syuting tak nak ajak kita orang ke? Berseri lah muka Cik Man. Habis kau nak berhenti kerja BSN ke? Ada kita buat BSN PJ. Rasanya Cik Man ada buat loan dengan BSN. Rasanya lah. Ada. Ada. Aku ada buat loan. Ada. Minta-minta dapat percuma lah. Minta-minta tak bayar-bayar. Kan? Gunanya nama kau orang. InsyaAllah. Jumpa lagi Cik Man. Terima kasih. Okey, terima kasih join. Okey, Assalamualaikum. Okey. Kita tegur lah. Okey, Assalamualaikum. Hello. Okey, Cik Man nak bagi tahu satu benda kepada netizen. Apabila berlakunya pertengkaran dan perselisihan faham antara orang-orang, saudara-saudara kita, ada dua benda yang kita kena buat. Yang pertama, kita komen dengan tidak bias. Yang kedua, kita diam. Tak komen. Itu je. Itu pesan Cik Man pada diri sendiri dan netizen. Cik Man ulang, sebelum Cik Man end live untuk drive ke KL, apabila kita menghadapi dua kumpulan saudara ataupun dua orang saudara kita yang berselisih faham, bergaduh, something like that, sikap kita antara dua. Pertama, kita komen mendamaikan, fa'aslihu baina akhawaikum, ayat Quran, dan tidak bias kepada sesiapa. Atau yang kedua, kita keep silent. Dalil hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Hadis ni walaupun pendek, lengkap, sangat lengkap untuk isu ini dan juga isu yang lain. Cik Man kalau pakai songkok handsome. Okey, tak apalah, tak kisahlah. Orang tak siapa nak tengok aku. Allah, aku bukan ada bini pun orang nak tengok. Biarlah handsome ke tak handsome ke, gemuk ke kurus ke, tak ada siapa nak menengoknya. Aku berjalan seorang-seorang makan, aku buat happy aku sendiri je pun. Orang nak menengok ke, jelek ke, lantak pergilah. Penting aku kenyang, singgah mana-mana ke, gerai ke, yang penting aku bahagia. Aku suka makan. Mulut macam mak nenek tu. Aduh ya. Cik Man, saya dari Labuan. Shoot apa kat KL? Tak ada program. Apa rumah 107 tu. Tak adalah, kadang berhenti dekat apa tu, menengok. Aku rasa aku dah makan pakai tangan kanan dah. Menengok je lagi. Kimi Mazlani tiba-tiba marah. Ati Rahmat Saleh. Ya, Waalaikumsalam. Cik Man tak main Ipoh. Hari tu Cik Man pergi Ipoh, Azrin. Cik Man pergi Ipoh. Tapi macam tak ada orang kat Ipoh. Cik Man pergi Ipoh Parade.
Okey, terima kasih. Yang tracker. Oh tuan, nanti. Daus Bakhtiar, Sabahal Khair, Sabahan Nur. Daus, kau mengajar mana Daus? Bawa kereta molek-molek. Okey Kimi, terima kasih Kimi. Aku kan selalu kalau yang komen woi ni bila aku tengok balik budak dah janam, dah jam 5. Dia agaknya baru seronok nak masuk live orang. Maimunah. Lagu Aikal, lagu Maimunah macam mana Aikal? Santesh Bidor, edisi Bidor. Nenek Cik Man, arwah nenek, nama dia Maimunah. Maimunah ni nama orang kalau orang kita ni bila nama Maimunah tu nama orang kampung ataupun nama orang lama. Tapi tak ada masalah lah, nama orang lama okey lah. Kan? Ini nama sekarang ni dah nak moden-moden, Siti apa ni, Verandah Caramel lah apa benda. Nama Maimunah ni Khatijah, Maimunah, Aminah. Yang tu kan nampak macam tenang je gitu, macam tu kan. Suara tak jelas ke? Suara tak jelas? Ya ke? Arwah Abah ni siapa nama? Maimunah, Siti Caramel. Syahrul Hafiz. Saya tak marah orang cakap Syarul. Okey Syarul, satu benda. Cik Man tak marah kau nak kata Cik Man masuk air ke, apa ni, ada autism ke ataupun otak tak center. Aku tak marah sebab aku tahu itu enjoy. Tapi jangan kata aku sombong. Yang tu aku terasa. Jangan kata aku sombong. Sebab sombong tu adalah pakaian Allah. Azman Shah nama tu macam moden je. Nama saya Cinta Ustaz, macam mana tu? Tak apalah. Sabah okey dia Cik Man. Oh Sabah okey, alhamdulillah. VC lah. Aku nak keluar tadi. Dia ajak VC. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak. Mana kak? Saya cikgu sekolah Buntong di Ipoh. Sekolah mana? Sekolah SMK Buntong di Ipoh. Buntong. Buntong. Ya kan Bunting. Hari tu saya pergi Ipoh. Pergilah nak beli-beli barangnya. Tak ada apa pun nak beli. Kat Buntong tu ada jual kacang putih banyak. Kacang putih Saya itu pergi secret recipe. Cikgu mengajar apa? Saya mengajar bahasa Inggeris. Oh well, how old are you now? Are you fine today? Tahun ni 57, tahun depan pencen. Tahun depan saya bersara. Awalnya bencen. Tak ada, dah lama sangat dah sebenarnya kerja. Dah 32 tahun dah kerja tahun ni. Mana bolehnya. Apa ni? Mana maunya pencen cikgu ni diperlukan sampai bila-bila. Bagilah peluang orang muda kerja. Kesian dia pun menganggur. Orang muda pun tidur, tak bangun-bangun lagi. Apa nama ni? Tapi terasa orang muda, kesian dia orang. Yelah. Biarlah saya mengajar ke sana. Rasa macam muda pula saya. Okey. So maknanya... Ada soalan. Soalan dia, saya tanya solat isyraq yang solat sunat isyraq dengan solat sunat duha tu sama ke? Solat sunat apa? Isyraq. Okey. Apa cikgu, teacher sebenarnya dia tak ada dalil yang jelas tentang ada satu solat yang khusus namanya duha, tapi Nabi ada buat solat. Nabi ada buat solat dalam waktu duha yang akhirnya kita tafsirkan itu sebagai solat duha. Dan ada sebahagian yang mengatakan solat sunat isyraq itulah solat sunat duha. Sebab waktunya isyraq itu bila dah
terbit. Syarqu tu terbit matahari kan. Jadi bila terbit matahari tu bermula waktu duha. Jadi itu adalah dua benda yang sama lah. Sama macam kita kata solat sunat fajar dengan solat sunat qabliyah subuh tu. Yes. Okey. Okey lah. Hari ni Ustaz pukul berapa balik KL? Ni saya tengah siap-siap nak balik KL lah ni. Kena ada dekat Sungai Buloh pukul 1. Oh, jenuh saya nak VC yang Ustaz ni, dapat kali pertama VC seronok pula. Cikgu cubalah cakap dalam bahasa. Saya nak belajar, saya dah lama nak belajar bahasa Inggeris dah. Tapi English language is so difficult. That's why I cannot entertain netizen when I having my IG live in English, because my English is so bad. I cannot speak well, cikgu. So can you teach me please? Boleh. Boleh, tengok YouTube pun boleh. Yalah, cikgu ni itulah kedekut ilmu. Okey Ustaz, nak balik dah. Sekarang kat mana Ustaz? Dekat Bido, Taman Sri Bido. Oh, ya ke? Apa? Saya sekolah ni form 5 je belajar. Yelah, mana satu kelas ada jarak-jarak berapa? Satu kelas 18 orang jarak lah. Kelas tu besar. Dia orang pun kalau tak ada COVID ni pun dia orang memang berjarak pun. Selalu keluar ke kantin, ke store kan. Bila ada COVID ni lagilah berjarak. Okey lah, sekolah ni budak sekolah buntung ni okey, tak ada masalah. Mereka dengar kata. Dia kalau pelajar semua keseluruhan daripada form 1 sampai form 5, berapa orang? Dalam 900 lebih. 900 lebih lah. 900 lebih. 900 lebih. Yalah. Pengetua dia laki ke perempuan? Laki, Encik Rajendran. Encik Rajendran, lelaki. Rajendran? Rajendran, pengetua. Okey, salam lah dengan dia. Yalah. Maknanya akak memang orang Ipoh pula. Ya, tu orang Ipoh. Oh, dah lama di Ipoh. Kahwin dengan orang mana? Orang Ipoh juga. Suami saya dah bersara dah. Dia bersara apa? Dia bersara PK1. Oh, laki bininya mengajar lah. Ya, anak dah besar. Dah kerja, senang. Anak pun mengajar juga? Tak, anak saya tak minat cikgu. Cikgu, teacher ni Instagram teacher ke? Ya, saya ada Instagram. Selalu saya tak ada PU Azman, saya tengok lah. Oh, teacher modern ada Instagram lagi tu. Peminat. Aduh, doakanlah saya. InsyaAllah. Cikgu, teacher bagi kata semangat sebab dalam IG live sekarang ni ada cikgu-cikgu juga. Jadi mungkin dia stres menghadap anak murid, ada kadang-kadang meluahkan tu kan. Jadi cikgu bagi apa sebab cikgu dah berpuluh-puluh tahun lah, bagilah semangat sikit macam mana nak menghadapi anak murid. Senang je. Macam saya ajar bahasa Inggeris. Dia ajar bahasa Inggeris, dia banyak macam bermain dengan bahasa kan. Senang je. Mereka seronok lah main dengan bahasa Inggeris. Kalau marah-marah tu FUCK aja ya. Tak, maksudnya macam mana nak menghadapi pelajar yang bermasalah, maknanya bukan saja dalam kelas tapi ketika dalam kawasan sekolah ataupun cuba cikgu bagi satu dua motivasi. Nak dia hantar pada guru disiplin ataupun hantar pada kaunselor? Apa susah? Memang rare lah cikgu ni. Memang rare. Aduh. Tak susah hidup. Apa jangan susahkan hidup. Jangan pening-pening kepala. Allah. Ini dia cikgu berpengalaman. Cikgu yang berpengalaman, jawapan dia ringkas saja. Seronok. Ya Allah. Hai, bila saya tengok cikgu ni, rasa macam nak pakai baju sekolah. Tak ada apa masalah lah. Jadi cikgu ni dah lama kan. Senang je handle budak. Tak ada susah. Tapi orang katanya cikgu ni risiko sakit jantung banyak. Sebab ke macam mana?
Itu cikgu sakit jantung tu salah makan. Aduh. Cikgu, memang tak boleh lah. Ada masalah memang tak boleh betul cikgu ni apa? Selesai masalah. Memang lain jadinya. Mana maunya salah. Dah. Aduh, spotting betul lah cikgu. Okey. Okey cikgu, doakan Cik Man semua. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Nanti okey sikit salam lah. Cikgu-cikgu kat sana termasuk yang mengilai tadi ya. Ya. Okey. Assalamualaikum. Salam. Okay, macam nak Aku kaki gelak. Cuma bila dah balik Malaysia ni taubat daripada gelak. Iya. Cikgu walaupun dia berusia tapi dia sporting. Sebenarnya perangai sporting, perangai enjoy, perangai macam perangai keremajaan ni bukan berdasarkan umur. Dia adalah soal hati. Ada budak darjah 6 perangai macam Bilal masjid, serius. Darjah 6. Ada pula makcik-makcik umur 70 tapi enjoy. Jadi maknanya keceriaan itu adalah soal hati, kan? Cukup. Boleh cakap perak ke Cik Man hidup teman tahu. Mana maunya tak boleh, memang boleh. Okey, Cik Man kena gerak ke KL. Ya? Cik Man kena gerak ke KL. Cik Man minta ampun, minta maaf atas segala dosa. Tapi kan orang yang kuat gelak ni, korang jangan fikir tak ada penderitaan tau. Dia banyak ketawa sebab dia nak hiburkan hati dia sendiri. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Nanti aku pun selalu buat live. Kan kejap giliran kereta kau tengok lah kan. Okey. Assalamualaikum.